fashion seluar bawah lutut, boleh buat sembahyang. Kasut Dr. Martin atas buku lali, kan baik tu kan. Tapi kalau tuan-tuan hayati lirik-lirik dia orang more to freedom. Dia bercakap tentang kebebasan beragama, dia bercakap tentang kebebasan seks, dia bercakap tentang banyak perkara yang merosakkan anak muda, yang menjadikan benda itu sebagai prinsipal. Budak-budak muda dengar, anak-anak saya, anak-anak tuan-tuan kita tak berapa dengar mungkin. Atau yang best ni macam bapak saya, dia dengar adik saya, adik tu dah boleh cakap English. Bagus. Pasal kebanyakannya dia dengar lagu orang putih. Jadi dia boleh cakap English. Bagus. Kita pun dengar lagu apa dengar? Tu dia Black Sabbath dia dengar. Dia dengar 2-3 kumpulan Antichrist ni, yang Megadeth ke apa ni, antara kata-kata yang ini yang ulama kata kadang-kadang kejahilan tu menyelamatkan, sebab tak faham bahasa Inggeris menyanyi juga. Tapi taklah jatuh ke tahap sesat sebab tak faham apa yang disebut. Tapi sebutan tu sebiji macam Mak Salib. Jadi bapak saya ni bangga anak boleh cakap orang putih, pasal dengar lagu orang putih, lagu tu lagu menghancurkan. Yang latest ni hari tu 6 orang mati. Ini yang baru ni tak baru jugalah, lama juga tu. Dia panggil techno. Saya sempat tu hujung-hujung riwayat musyrikin saya tu. Sempat kat saya pergi tempat tu, ikut kawan-kawan polis buat serbuan dadah, nak tengok ada satu tempat di depan hospital Kuala Lumpur tu, ada satu tingkat berapa dulu, disco techno dia panggil. Saya pergi masuk. Yang ni dia tak ada fashion. Dulu belakang Jalan Piramli tu pun ada satu fire disco. Dia tak ada fashion. Dia ada music, dia ada input. Music ni kalau tuan-tuan masuk dengan fresh begini, dia pada surau terus masuk tu boleh mati tuan. Pasal music dia tunggu. Kita tak tahu apa bunyi, macam besi padi. Tapi bila kena sejenis pil kuda, dia punya tafakur tu tuan-tuan. Dia pegang tiang aja. Selipar Jepun seluar pendek singlet. Cina kedai hardware. Siang tak tahu paku hilang berapa batang, dia dah pening. Malam dia kena pil tu, duduk kat fire disco, dia gini je sampai pukul 6 pagi. Lepas tu keluar. Semalam punya hal semua tak nak ingat dah. Esok punya hal pula. Rupanya pil kuda tu dia design untuk muzik itu. Dan dia jadikan satu solution kepada penyelesaian tension harian kita. Sebab tu memanjakan saya lawyer ada dalam tu. Yang Cina awal tu tak apalah. Nak kira paku, kira skru ni rumit kan. Pening. Rupanya lawyer pun ada dalam tu. Tukang masak ada situ. Doktor pun ada. Saya ada kat situ, tak heran lah, pasal memang dunia saya. Yang bukan dunia dia. Dengan pil semua ada, yang saya kenal, saya jadi heran. Kerana apa? Kerana mereka percaya itu sebahagian daripada solution jangka masa pendek nak menyelesaikan problem. Balik pada tajuk asal kita, kenapa tidak dengan agama? Kenapa? Kerana agama tidak popular. Agama jadi personal, peribadi masing-masing. Kau semayang ke, aku tak semayang ke, itu lain hal. Kau puasa ke, aku tak puasa ke, itu lain hal. Makanya apa jadi akhirnya? Jadinya dalam diri kita ada yang berjalan lurus, ada yang berjalan bengkok. Adakah kalau kita berjalan lurus, kita tak peduli kalau orang jalan bengkok? Kena pula orang tu orang Islam.
Style kita macam mana? Style kita kalau orang tu jalan lurus, kita jalan bengkok, orang tu jalan bengkok, kita jalan lurus, kita kata ni teruk ni, tak siapa kita boleh pakai, tak siapa campur. Kalau kita ada anak, dengan anak, jangan kau kawan dengan anak orang tu. Dia jadi macam itu. Kalau kita bengkok orang tu betul, kita kata dia tu nunjuk sangat, over, macam-macam. Sebab tu di dalam tak bandingkan dengan orang agama luar lagi, banding dalam agama kita sendiri, maka dia jadi macam-macam. Dia jadi macam-macam. Benda ni termasuk dalam pengalaman saya. Bila saya mula-mula nak, orang kata, balik ke masjid lah, nak balik masjid. Dalam hati tu dah ada rasa takut kepada Allah. Dalam hati tu dah ada rasa nak belajar agama. Tempatnya mana tuan takut belajar agama, tak boleh nak pergi haram. Kalau haram tu tahap dia tinggi sangat dah tu. Dia pasal tak payah semayang dah tu. Nak kena pergi masjid. Nak pergi masjid pula, muka pula bukan made in masjid. Muka made in tembok, nak pergi masjid. Allah, mula-mula nak masuk tu tuan-tuan, macam budak paling malas first day nak masuk sekolah, macam itulah. Nak masuk tu tunggu, orang dah masuk saf rapat, semua baru kita masuk. Nak belajar agama, duduk dalam kereta kat luar, harapkan speaker masjid tu kuat, dengar tumpang dengar, malunya, malu. Macam tu lah. Jadi kita yang dalam agama ni kadang-kadang ada di antara kita yang membawa amalan-amalan tertentu. Contoh, ada di antara kita yang kuat pergerakan Islam ni dengan pergerakan tabligh. Ada yang tidak. Tapi semayang sama semayang. Tapi kerana kita tak ikut tabligh, orang tabligh tak redha pada kita, tak jadi kawan. Ada. Bukan semua saya kata ni. Sebab kawan saya ni berbagai jenis. Tabligh ada, Arkam ada, semua saya kawan. Apa yang saya sedang buat pada diri saya ialah untuk merasakan bahawa saya sayang pada semua orang. Macam mana saya nak buat? Susah. Tapi inilah satu perkara yang kita kena buat untuk membuatkan kita ni jadi kukuh. Kalau tidak, di sinilah peluangnya orang Yahudi boleh masuk lebih jauh. Hatta hari ini dalam kekuatan Islam itu sendiri, di setengah-setengah tempat Islam kuat, Yahudi sudah menghantar elemen-elemen baru. Dan tempat kita ni pun kira baru, tapi di Indonesia sudah lama di-ban, yang disebut sebagai berbilang agama, macam mana sebutannya? Pluralisme agama yang berbilang. Maknanya pada dia, agama Hindu ke, Kristian ke, Buddha ke, Islam ke, sama. Bila kita berpegang begitu, bermaknanya semua orang ni dalam agama berbeza ada peluang masuk surga. Akidahnya Jahanam. Satu lagi, Islam liberal, dengan pendapat adanya Islam liberal, adanya post-Islamism ni untuk apa? Untuk melengkapkan Islam. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan berpendirian membawa fahaman-fahaman tertentu nak melengkapkan Islam, automatically tuan-tuan mengaku yang bahawa Islam belum lengkap. Kalau tuan-tuan mengaku yang Islam belum lengkap sebagaimana telah dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, kepercayaan tuan-tuan kepada Rasul sudah bergoncang. Ini elemen-elemen yang berada di kalangan kita ini. Sebab tu kalau kita nak tunggu saat kemenangan kita, dikatakan dalam satu hadis ialah dikala orang-orang Islam penuh saf sembahyang subuhnya sebagai penuhnya sembahyang Jumaat. Tak tahu bila lah nak sampai. Saya dipahamkan tempat tuan-tuan ni dah buat, pasal buat Jumaat kena buat 5 waktu. Siapa yang datang sembahyang subuh sini? Security garantilah. Ya, tuan-tuan mesti datang time punch kan. Ini antara perkara-perkara tuan-tuan.
Surau rumah saya, masjid rumah saya tu kalau hari Jumaat 3,000 orang. Sungai Buloh. Nepal ada, Bangla ada, antarabangsa lah tu, masjid antarabangsa. Semua ada. Kadang-kadang pernah bila ada tazkirah sebelum Jumaat dalam bahasa Melayu, lepas tu ada pula tazkirah dalam bahasa Bangla, dia bawa khas daripada sana. Tak apa, pasal ramai antarabangsa. Tapi subuh maintain setengah sap, maintain 3,000 hari Jumaat, maintain setengah sap. Satu saf dia tu pun dekat 80 orang lah. Satu saf saja dekat 80. Ini maintain setengah saf. Imam boleh kenal lah pagi-pagi siapa datang, siapa tak datang. Yang biasa datang pun boleh malu kalau tak datang sebab orang ingat masa sikit sangat. Tapi kita hari ini disibukkan. Ambil contoh kecil, perkara yang kita rasa penting tapi perkara itu merosakkan. Hari ini subuh 6 berapa? 6 lebih, 6 2 minit ke 6 3 minit lebih kurang. Subuh ni dia akan bergerak kadang-kadang pergi hingga ke 6 lebih, kadang-kadang 6 10. Ada tak setengah tempat? Ataupun ada tak tuan-tuan di sini yang bas sekolah datang ambil anak pukul 5.30? Atau pukul 6? Waktu subuh 6 10 minit, bas sekolah datang pukul 6. Tak apalah, tak payah angkat tangan. Kita sendiri ingat je lah. Ada tak anak tuan-tuan yang balik sekolah pukul 7, maghrib masuk 6.58? Hari-hari biasa, maghrib masuk 7.23. Macam sekarang ni, selamatlah. Kalau rumah dekat kat sekolah, balik sekolah pukul 7, sempat buat asar di rumah. Sebab kalau kita nak tekankan supaya anak sembahyang asar di sekolah, kadang-kadang anak komplain toilet kotor tu. Kadang-kadang anak komplain surau penuh. Surau kan dijadikan adalah istilah 10% saja. Kawasan perumahan tuan-tuan, sebagian besar daripada kita duduk kawasan perumahan yang disediakan oleh developer. Bukan semua kawasan perumahan ada surau. Ada setengah persatuan penduduk kena keluar duit, kena cari duit sendiri nak buat surau. Kalau developer buat pun dia buat. Kalau dia jual rumah untuk 2,000 penduduk, dia buat surau untuk 200 orang sebab dia tahu bukan semua tak sembahyang. Kalau dia buat besar pun membazir, nanti tak cicak penuh. Macam saya pergi kat Sarawak, tempat ambil sembahyang jadi tempat kencing. Tempat sujud, tempat cicak berak. Saya pergi Sarawak tu tempat. Tengok orang di sana time sembahyang Jumaat, ada 60 orang dalam kampung tu, ada 60 orang. Tapi tiap-tiap kali sembahyang Jumaat tak boleh buat sebab 60 orang ni tak datang. Agama Islam di Sarawak. Kan Malaysia tu. Bukan kata Sarawak Sendirian Berhad, ke Malaysia tu. Sabah saya pergi, jalan atas tu kayu tu, dengan kegemukan saya ni semua terkejut member ajak Ustaz Ridwan Makno ajak, dia suruh saya ganti dia hari ni. Doktor Ustaz Ridwan Makno, Ustaz pun dia, doktor pun dia. Saya ni pesakit ni tuan-tuan. Dia suruh saya ganti tu. Dia hari ni berada di Kapit, Sarawak dengan Muslim Care, membawa misi dakwah. Saya pergi ke Sabah, berjalan sana, berjalan sini, berjalan sana, berjalan sini, boleh jumpa orang. Sekarang agama apa? Islam. Sekarang dah tak, dulu Islam. Sekarang dah Kristian balik. Kenapa masuk Kristian balik? Pasal sudah 5 kali masuk Islam. Hebat. 5 kali masuk Islam. Dia ikut offer tinggi masuk. Ini offer lagi tinggi, keluar. Macam tu. Pada dia biasa je benda tu. Apa yang dia rasa? Dia tak rasa apa. Sebab apa? Sebab kita tak beri pengetahuan tentang rasa kepada dia. Macam kita duduk di surau, kadang-kadang dengar orang cerita kalau kita buat begini masuk neraka. Macam mana neraka? Channel mana dalam Astro yang kita boleh tengok neraka? Boleh terbayangkan neraka, tengok boleh takut. Bila cakap surga, rasa nak masuk. Channel mana?
Tak nampak tuan-tuan. Ini Allah punya kerja semua. Bila dia cerita tentang neraka, kita rasa takut. Kita tentang surga, kita rasa takut. Ini semua Allah yang beri pada kita. Jadi tuan-tuan, pentingnya kita ni ialah kita sama-sama daripada dalam diri kena melihat betul ke Islam aku ni, betul ke Islam aku ni. Belajar Islam ni saya boleh sebut begini, belajar tentang agama tidak sesulit belajar tentang kimia dan fizik. Tetapi belajar tentang agama tidak berakhir tahap PhD. Itu yang saya boleh sebutkan. Dia tidak sulit, tetapi dia tidak terhenti. Contoh macam bab fiqh, tuan-tuan. Bab fiqh ni satu bab yang makin lama makin tebal kitab dia. Makin lama makin tebal kitab dia. Dulu orang beli belah, saya jual dia, saya beli. Habis cerita. Hari ni tuan-tuan masuk shilling dalam Coca-Cola. Ada mesin tu cakap aku jual. Tuan-tuan pun kata lepas mesin tu aku beli. Ada. Tapi ada tak hukum tu? Ada. Banyak hari ni perkara-perkara berkembang. Jadi kita ni macam mana tuan-tuan? Saya mulakan tadi dengan isu MH370. Sepatutnya memang kita bersedih. Tapi kesedihan kita jangan sampai menjahanamkan akidah kita. Kerana kita tidak memperdalami bagaimana kita sebagai orang Islam menghadapi kesedihan. Bagaimana kita orang Islam menerima kegembiraan. Bagaimana kita sebagai orang Islam melakukan pekerjaan. Ini semua akan memberikan kemenangan kalau kita taat. Allah kata, "Wa man yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat pada Allah dan Rasul, besar tuan-tuan. Taat pada Allah dan Rasul besar tuan-tuan. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kamu pada Allah, kepada Rasul dan kepada pemimpin yang juga taat pada Allah dan pada Rasul. Baru kita menang. Kita sebagai orang Islam, kita malu bila kita kalah. Kita tengok orang lain hebat. Kita tuan-tuan, daripada segi teknologi, kita tak ambil soal bangsa. Jangan cakap soal bangsa Melayu. Kita ambil soal beragama Islam. Kita campur semua. Orang Islam belum boleh berbangga. Sedangkan kalau kita bergabung betul-betul, saya rasa banyak kebanggaan. Banyak kebanggaan. Kerana kita apa? Kita terlalu bergantung kepada ciptaan-ciptaan yang dibawa oleh Yahudi, yang memesongkan kita, yang menghabiskan masa kita, yang melupakan kita. Bagaimana agaknya kita ni nak betul-betul menjadi orang Islam yang baik, nak rasa kasih kepada saudara kita, nak rasa kesian kepada orang yang buat salah dengan tidak ada pengetahuan. Yang ada pengetahuan tu lainlah, dia dah tahu tapi dia buat salah juga. Dia dah belajar agama tapi dia buat salah juga. Jadi pada macam orang yang anti hadis, kita kena tengok dia belajar ke tidak hadis. Kita kena kesian pada dia tuan-tuan. Siapa yang boleh sampaikan tu pada dia? Dia bukan sebarang orang, dia doktor. Anak Melayu pertama dapat master. Bukan orang bodoh. Tapi inilah dia. Bila dia bercakap satu perkara di luar bidang dia, terus dia jadi bodoh. Orang kadang-kadang kalau dia tak berkata-kata, orang tak tahu pun dia gila. Idea yang dia bagi mungkin style, tapi bila dia cakap salah, orang tahu dia gila. Contoh kalau tuan-tuan pancit tayar kereta, tuan-tuan buka tayar kereta, tinggalkan skru kat situ, tuan-tuan bawa skru dalam poket, tinggal skru kat kereta, gelik tayar pergi kedai tayar, tampal. Tuan-tuan balik, skru tu hilang. Skru tadi hilang. Pening tak kita? Skru 4 biji tu hilang, nak ubah tayar. Ada satu hamba Allah datang dengan penuh style tu, dia tanya, "Encik ada problem?" "Problem." "Apa problem?" "Skru hilang." "Oh, nak pergi jauh ke?" "Tak jauh, dekat dalam 10 km. "Boleh tu." "Macam mana?" "Ambil sana sebiji, sini sebiji, pakai 3 biji. Boleh jalan."
Tak boleh sampai 10 km. Kalau tidak balik nanti pergilah beli skru lain. Dia pun tu, bijak betul dia ni. Oh, dia kata, oi, pandai lah kau. Ya, memang saya pandai, dia kata. Dia pun pasang, sambil dia pasang-pasang, gurau-gurau. Pandai. Pakai apa tu pandai? Pakai ni lah, kata dia. Oh, kelas. Ni tu apa? Ini buah pinggang, kata dia. Tu. Tadi ingat dia, idea dia bagus. Bila dia sebut buah pinggang, gila rupanya. Idea bagus. Jalan cantik. Penyelesaian pun kena. Tapi bila dia bercakap je, baru kita tahu dia gila. Begitulah orang kadang-kadang dia bercakap, kita tengok dia hebat. Dia doktor, dia apa. Tapi bila dia bercakap tentang hadis Bukhari, Imam Bukhari nak bubuh satu titik, nak bubuh satu alif, sembahyang istikharah. Ada 6,000 yang ditulis daripada beratus ribu yang dihafal. Imam hadis. Tiba-tiba kita datang, tak boleh pakai hadis ni. Oi, senangnya kita. Tapi inilah sikap kita. Dengan tidak memperdalami, dengan tidak mengakui kelemahan kita, kita selalu menidakkan orang lain. Kita selalu melihat kelemahan orang lain tanpa kita melihat dalam kita bersedih dalam peristiwa MS370, berapa ramai di antara kita melakukan perkara-perkara kurafat. Letak lilin kita pun letak lilin, tulis kat dinding kita pun tulis kat dinding, semua kita buat. Tapi yang paling best tempat tuan-tuan ni, dalam pada kita bersedih dengan peringatan daripada Tuhan jatuhnya MS370, tuan-tuan membina pentas yang besar di hadapan. Saya pun tak tahu untuk perayaan ke, untuk kesedihan, saya tak tahu. Jadi tak mengapalah. Kalau itu jadi keperluan kepada perniagaan, apa saya nak kata. Tetapi walau bagaimanapun saya harus beri peringatan bahawa perkara itu termasuk dalam kemurkaan Allah. Membuat satu perkara yang tidak taat kepada Allah dan Rasul bermakna kita sampai bila-bila tidak akan menang. Saya kira cukup sampai situ. Minta maaf kalau ada perkara-perkara yang menguriskan hati. Cuma di belakang sana saya dapat pesanan daripada Ustaz Ridwan Muhammad Noor, Dr. Ustaz Ridwan Muhammad Noor, untuk buat sekali lagi kutipan untuk tahfiz dia. Tahfiz dia di Terengganu. Saya dah pergi 2 kali dan nak siap dah. Cantik. Kalau tuan-tuan nak pergi sana, bila siap rumah tumpangan tu, tuan-tuan boleh buat keluarga tidur di sana. Saya dah pergi hari itu buat motivasi dah 2 kali. InsyaAllah 27 bulan ni pergi lagi sekali. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak membuat amal jariah, bolehlah tuan-tuan diumumkan nanti di belakang. Di samping saya ada membawa madu yang dijual oleh Ustaz Abdullah Iraqi. Kalau tuan-tuan kenal Ustaz Abdullah Iraqi, kita panggil dia Ustaz Abdullah Iraqi sebab dia dulu belajar di Iraq dan dia antara ustaz kita yang ditahan oleh tentera Amerika. Kalau dia datang mengajar kat sini, tuan-tuan minta izin nak tengok lengan dia. Macam mana lengan dia dipulas oleh tentera Amerika sampai dia punya bicep tu, muscle tu jadi kekal. Dia tak payah angkat berat. Tapi sebelah dia. Sebelah tak ada, sebelah ni. Dipulas oleh tentera Amerika. Itu Ustaz Abdullah Iraqi. Saya dah jual madu dia buat daripada Mesir. Dikabarkan bahawa madu tu makan bunga habatus sauda, dan saya hari itu masa duduk nak buat, dia beri pada saya makan, sedap tuan-tuan. Bukan nak kata sembuh pasal madu tu, tetapi bila saya makan madu tu, alhamdulillah bini saya tak marah saya bermadu. Jadi kalau tuan-tuan rasa nak madu tu, ada di ujung sana lepas kita sembahyang insya-Allah. Jadi cukup sampai situ. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.